Okay, so question number 9. Soalan dia prove that cos theta plus cos 2 theta plus cos 3 theta plus cos 4 theta equals to 4 cos theta over 2 cos 5 theta over 2. Okay, so kita beritahu tadi. Kita mula kita tak ada hint, tak ada idea pun macam mana kita nak buat. Okay, so kita tengok apa yang kita ada. So kita ada sum. Dan kita perlu tukar kepada produk. So kita gunakan formula, factor formula yang saya dah beritahu page 13 untuk tukar daripada sum to product. Okay. So, bila kita tengok dekat sini, kita ada cos tambah cos tambah cos tambah cos. Okay, regardless what is the angle lah, sebab nanti angle tu yang akan jadi A dan B. Okay, lepas tu selalu kita nak buat sum to product, kita hanya ada dua sahaja. Sin plus sin, cos plus cos, semua tu. Dua sahaja. So, here we have 4. So, bila kita ada 4, tak kisahlah kita ada 3 kita ada 4 ke, kita akan start dengan 2 dululah. So, for this question, saya dah beritahu, kita akan start dengan cos theta plus cos 2 theta buat sekali, cos 3 theta plus cos 4 theta buat sekali. Okay, kod-kod lah kalau kita rasa kita nak buat tiba-tiba sesaja, kita tak nak ikut turutan. Kita nak buat cos theta dengan cos 4 theta sekali, cos 2 theta plus cos 3 theta sekali, boleh, tak ada masalah sebab asalkan dia adalah sum antara dua. Okay, lepas tu bila kita buat, okay, so sekejap kita highlight sekejap. Okay, this one, sekejap. Yang ini adalah hasil daripada cos theta plus cos 2 theta. Okay, so formula dia kita akan gunakan formula cos A plus cos B. So A akan jadi kita punya theta, B akan jadi kita punya 2 theta. So masukkanlah dalam formula 2 cos theta plus 2 theta over 2 cos theta minus 2 theta over 2. Okay, so saya dah masukkan dalam formula ni. Okay, same goes to cos 3 theta plus cos 4 theta pun sama, kita akan gunakan cos A plus cos B. Okay, gunakan ikut apa yang dibagi. So our A will be 3 theta, our B will be 4 theta. Okay, so masukkan dalam formula yang sama. 2 cos 3 theta plus 4 theta over 2 cos 3 theta minus 4 theta over 2. Okay, kena ikut turutan dia lah, what is A, what is B. Lepas tu, bila kita buat, okay, so this one yang satu bahagian. Okay, bila kita dah buat 2 cos theta plus 2 theta over 2, dia jadi macam ni. Okay, ni tak ada masalah. Cuma bila ada masalah pada this one, theta minus 2 theta over 2 jadi negatif theta over 2. Okay, so kalau ingat balik apa yang saya dah beritahu pada awal kelas, yesterday's class, cos negatif theta over 2, negatif kalau cos, kalau angle dia negatif, kita boleh hilangkan negatif dia. Okay, okay, recap balik. Kalau kita ada sin negatif theta, so what happened to this trigo? Dia jadi apa dengan negatif tu? Hilang ke, letak mana-mana ke, apa? Negatif sin theta. Negatif sin theta, thank you. So kalau kita ada tangent, what happened to the negative? Negatif tan theta. Negatif tan theta. So hanya cos sahaja yang kita boleh hilangkan dia punya cos. Terletak pula. Okay. Kita boleh hilangkan dia punya cos, sorry. Hanya cos sahaja yang kita boleh hilangkan dia punya negatif. Okay. So dekat situlah kita akan tukar cos negatif theta over 2 kepada cos theta over 2. So sama juga untuk the second part. Cos negatif theta over 2, cos theta over 2. Okay, so dekat sini kita ada 2 cos 3 theta over 2, cos theta over 2 sini-sini. Okay, lepas tu kita masih belum lagi jadikan semuanya sebagai produk. Okay, so before kita jadikan dia sebagai produk, kita tengok kita ada 2 cos theta for both side, both bahagian. So kita akan factorkan 2 cos theta over 2. So yang tinggal adalah cos 3 theta over 2, cos 7 theta over 2. Plus, saya terhilangkan plus, sorry. Plus. So, dekat sini yang kita akan buat semula sum to product. This is our A, this is our B. So, kita akan gunakan formula cos A plus B sekali lagi. Cos A plus cos B sekali lagi. Okay. So, again, yang ni jangan lupa formula dia adalah A plus B over 2, A minus B over 2. So, jadikan dia simplify, then dah siap. Okay. Oh, so kejap lupa. Jangan lupa we have 2 and 2 here. So darabkan supaya dia jadi 4. Okay. Ada masalah setakat ini? Faham tak? Yang baru tengok soalan faham tak?
Faham, Madam. Faham. Okey, terima kasih. Okey, yang dah buat, ada apa-apa masalah yang nak tanya ataupun dia tak faham? Dia dah buat tapi dia macam tak dapat juga macam yang kita sepatutnya dapat. Okey ke semua orang? Kalau okey saya teruskan. Okey, sebab saya tahu pagi-pagi pukul 8 ni dia macam kiranya otak kita pun baru nak warm up. So macam semua orang pun macam apa ni. Kan? Yang saya tak tahu. Okay. So done for the first part. So the second part, hence solve the equation cos theta plus cos 2 theta plus cos 3 theta plus cos 4 theta equals to 0 for theta between 0 and 180. Okay, tapi soalan ni dia sangat trik tau. Okay, 0 dia include, 180 dia tak include. So, bila kita dah solve kejap lagi, solve macam biasalah, solve menggunakan bucket nampak solve je kita guna bucket. So, wherever kita akan gunakan bucket kejap lagi, kalau kita ada 180, so kita tak akan terima lah 180 tu. Okay, so macam nak solvekan dia, ni pun saya dah buat siap-siap. So kita dah buktikan, kita dah showkan cos theta sini equals to 4 cos theta over 2 cos 5 theta over 2 equals to 0. Okay, kita dah showkan yang ini. So bila kita nak solvekan, bila dia dalam bentuk produk, kita boleh asingkan dia kepada 3 bahagian lah. So cos 4 theta, cos 5 theta over 2, semuanya kepada 0. Equal 0. This one. Okay, so solvekan each one. Okay, so macam yang semalam saya tunjukkan, okay, kalau lagi senang, if we have theta, then kita ada 0, 1 or negative 1, kita guna graph. Okay, asalnya graph cos, saya tunjuk terus dekat sini. Okay, graph cos adalah macam ni. Ni cos theta. So this one 0, 90, 180, 270, 360. So the maximum is 1, the minimum is negative 1. Ini adalah graph cos. Tapi soalan kita nak daripada 0 and 180. So maksudnya graf kita separuh ni sahaja. Itu sebab saya lukis graf saya separuh sahaja dekat sini. Okay, lepas tu, okay, from 4 cos theta equals to 0, so pindahkan 4, kita dapat cos theta equals to 0. So kita kena cari what is the value of theta when cos theta equals to 0. So kita tengok daripada graf, kita hanya akan dapat 0 when theta equals to 90. So dapatlah 90 dekat sini. Dekat sini nak buat baki biasa pun boleh, tak ada masalah. Saya just tunjuk alternatif kita menggunakan graf, sebab kalau graf tu dia terus dapat, lagi cepat dapat macam tu. Okay, so done for the first part. The second part we have cos theta over 2 equals to 0. Okay, kalau dah perasan saya tulis dekat bawah tu, saya tulis no solution. Okay, sebab Okay, sebab dekat sini bila kita buat, okay, ni saya buat bakir, ni saya tunjuk cara bakir. So this is the basic angle. So basic angle shift cos 0, kita dapat 90. Lepas tu kita tengok pula kuadran. Okay, 0 ni selalu kita akan assume dia sebagai positif lah, walaupun dia bukan positif. Kita akan anggap dia sebagai positif kuadran. So first quadrant and fourth quadrant. Okay, so kita kena ingat, kalau first quadrant kita terus ambil this value. Kalau fourth quadrant kita akan ambil 360 minus that kan. Tapi oleh sebab kita punya theta adalah 0 sehingga 180, so kita takkan consider fourth quadrant. Kita hanya consider first quadrant sahaja. Okay, dan since we have the question theta over 2, so maksudnya kita akan ada interval barulah. Instead of between 0 and 180, kita ada between 0 and 90. Okay, tapi theta, bila kita kira, okay, R kan, step rotation tu kan, okay, bila kita check R, theta kita akan ambil terus 90 ni lah, 90 degree. Tapi bila kita refer balik kepada interval baru kita, 90 tak include. So that one kita reject. That's why kita tulis no solution. Okay, out of range, not include, gitulah. Okay, so okay ke setakat ni? Okay, Saya rasa macam tengah record video pula. Okay, thank you Aina.
Okay, so same goes to cos 5 theta over 2 equals to cos 5 theta over 2 equals to 0. So ini pun saya gunakan bucket juga. So first we need to find the basic angle 90 degree sama juga. Then interval, okay, we have a new interval. This one is quadrant, sorry. This one is quadrant. So quadrant positive first and fourth quadrant. Lepas tu kita tengok interval baru. Okay, because we have theta. Tapi soalan 5 theta over 2. So maksudnya kiri dan kanan akan darabkan dengan 5 over 2. That's why we have new interval between 0 and 450. Lepas tu kita carilah macam biasa. First quadrant kita dapat 90. Fourth quadrant. Macam mana kita nak dapat 270 ni? Untuk fourth quadrant, apa yang kita buat? Tambah apa-apa, tolak apa-apa? 360 minus 90. Yes, thank you so much. 360 minus 90. Okay, that's why we have 270. But then, ini adalah solution for 5 theta over 2. We need to find theta. So, kita akan darabkan dengan 2, bahagikan dengan 5. So, kita nak theta saja. So, pindahkan je lah kan. Okay, pindah macam ni je sebab ada orang dia tak nampak. Okay, saya tulis kat tepi. So, kita dapat 5 theta over 3 equals to 90. Kita nak theta sahaja. So, pindahkan 2 jadi darab. Pindahkan 5 jadi bahagi. So, that's why kita dapat 36. So, 36, 180. So, gabungkan kedua-dua ketiga-tiga theta. So, dapatlah seperti ini. Okay, soalan saya. This one is 450 kan, dah lebih daripada 360, dah lebih daripada first rotation. Okay, perlu tak kita cari untuk second rotation? Sebab selalu kan kalau perasan kalau lebih daripada 360 kita akan cari untuk second rotation kan. So untuk case ni kenapa saya tak cari second rotation? Sebab dah terlebih, okay. Selalu kan bila kita nak cari second rotation, kita akan tambahkan 90. 90 adalah first rotation, first quadrant. So kita nak cari untuk second rotation, first quadrant. So kita tambahkan dengan 360. So bila kita tambahkan dengan 360, kita dapat 450. Tepat 450. Tapi untuk interval kita, 450 is not included. So that's why kita tak cari untuk second rotation. Okay, so that's why jawapan kita hanya 3 sahaja seperti ini. Okay, so done for question number 9. Okay, boleh kita masuk bahagian baru? Boleh. Okay, so hari ni kita akan tengok soalan apa saya tunjuk juga lah soalan ni. Okay, soalan ni. Menggunakan factor formula juga. Okay, question, this one example saya tambah. Okay, example, find the angles between 0 and 360 which satisfy the equation sin 2x sin x equals to 0. Okay, so for this question, kejap, mana? Okay, so ini soalan kita. Minus sin x equals to 0 dan x between 0, 360. Soalan saya, kalau dia kata between 0, 360, 0 dan 360 ni ada equal ke tak ada equal? Termasuk ke tak termasuk? Tak. Tak. Ada pula. Masuk ke tak masuk? Kita tengok sikit ada orang tulis apa-apa tak ada kat sini. Oh, belum lagi. Tak masuk Kalau between and, yes, tak. Between and tak masuk. So, x kita 0 dan 360 not included. So, somewhere nanti kita kira, kita kena check jugalah. Ada ke tak? Okay, so bila kita tengok dekat sini, we have sin minus sin. So, bila sin minus sin, kita akan gunakan formula yang page tadi tu. Okay, sin minus sin yang mana? Yang ni. Okay. Sin A minus sin B equals to 2 cos sin gitu. Okay. Mana tadi? Lupa dah. Okay. So, use factor formula sin A minus sin B equals to 2 cos A plus B over 2 sin A plus B over 2. Okay, so selesaikan, kita pun selesaikan.
Janganlah salin saja, cubalah buat sekali. So we have cos 2x plus x over 2, so 3x over 2 sin 2x minus x, so x over 2. So apa yang kita akan buat kejap lagi, yang ini kita akan selesaikan dia. Okay, kenapa kita tak boleh buat terus? Kenapa kita tak boleh terus selesaikan daripada ini? Sebab angle dia tak sama. Alahai, warna dia lembutnya. Kejap kita tukar warna kejap. Boleh lah. Okay, ni sebab angle dia tak sama. So bila angle dia tak sama, susah untuk kita selesaikan dia. Okay, so yang ini yes, angle tak sama juga. 3x dengan x minus 3x over 2 dengan x over 2. Tapi kan bila kita dah ada dalam bentuk produk, kita boleh asingkan dia kan. So that's why lagi mudah kalau kita buat, kita tukar kepada bentuk produk. So 2 cos 3x over 2 sin x over 2 equals to 0. So pecahkan macam biasalah. 2 cos 3x over 2. So 2 cos 3x over 2 equals to 0. And another one is sin x over 2 equals to 0. So selesaikan setiap satu. Untuk 2 cos ini equals to 0 dan sin ni. Okay, saya selesaikan the first one dulu. So yang sini kita pindahkan 2. So dapat 0 sahaja. So kita akan start dengan bakil. Shift, sekejap sini lah. Aku try. Oh, mak. Madam. Ya, saya. Kenapa? Oh, madam. Apa dia? Saya Dengar dengar. ke madam? Ya, saya dengar. Kenapa? Yang tu, yang belakang tu bukan ke sin A tolak B over 2 ke? Yang Saya belakang. ni formula dia salah. Sorry. Tapi saya kira betul kan? A minus B. Okay. Betul. Yang tu Kak Adilah. Okay. Okay. yang Thank tu, you yang tu. Adilah. Okay. Thank you Adilah sebab alert. Tapi masa saya kira tu betul pula, Okay, saya sama-sama. tolak. Okay. So kita selesaikan cos 3x over 2 equals to 0. So cari. Okay, tadi kita buat dah, shift cos 0 dapat 90. Lepas tu yang ni saya laju sikit tak apa kot sebab ini dia bakir je. Okay, Q quadrant. So we check quadrant, first quadrant and fourth quadrant. Lepas tu kita tengok X kita adalah between 0 and 360. Tapi soalan kita ada, benda ni memang kena ulang je banyak kali sebab soalan dia lebih kurang sama je. So nak kena cekap memang kita kena ulang banyak kali. Okay, boleh tolong bagi tahu saya what is the new interval? Okay, we have X between 0 and 360. Tapi kalau kita ada 3X over 2, apa dia punya value dia? Apa dia punya interval baru dia? Boleh tolong bagi tahu saya? 540. Thank you, Ethan. Okay, so 540. Okay, so this is our, yes, thank you Syahida. 540. Okay, so next kita tengok jawapan kita. Okay, so soalan kita yang saya highlightkan tu adalah 3x over 2. So kita check. First one adalah 90. Okay, sebab first quadrant kan. So kita terus ambil je lah value ni. So 90. Then 270. Okay, sebab ni adalah fourth quadrant. Okay, lepas tu kita check untuk second rotation. 90 plus 90 plus 360 dapat 450. Okay, 90 plus 360. Betul dah tu. Okay, then kita check untuk second quadrant. Second quadrant, fourth, bukan. Second rotation, fourth quadrant. Sorry, salah. Kejap lagi saya tulis balik Okay, dapat 630. Okay, saya tulis kejap. Okay, ini adalah Q1 rotation 1. Ini adalah Q4 rotation 1. Ini adalah Q1 rotation 2. So maksudnya saya tambahkan ni, kepada sini saya tambahkan 360 lah. Okay, this one adalah quadrant 4 rotation 2. So yang ini dan ini yang saya tambahkan 360. Okay, sebab dia dah lebih daripada 360, so kita kena check jugalah untuk second rotation. Tapi 630 dah terlebih daripada sini. This one adalah out of range. So kita buang dia. So kita hanya ada 3 jawapan sahaja.
Okay, so we have 3x over 2 equals to 90, 270 and 450 sahaja. Okay, so kita nak cari x. So x adalah 60, 180 and 300. Okay, so dah siap untuk the first part. Next, kita tengok untuk sin x over 2 equals to 0. Okay, sini kat sini. So basic angle seperti biasa. If sin 0 equals to 0, then kita check quadrant. Quadrant adalah first and second quadrant. Okay, kita check juga untuk interval. We have x between 0 and 360, but then we have x over 2. So new interval adalah 0 to 180. Then kita akan check dia punya jawapan, x over 2. Okay, so kita tengok untuk first quadrant. First quadrant untuk sin, so kita terus ambil value ini sahaja kan. So 0. Okay, then untuk second quadrant 180 minus 0. So kita dapat 180. Tapi 0 dan 180 dua-dua tak termasuk dalam interval kita since interval kita tak includekan 0 dan 180. So dua-dua kita reject. So for sin x over 3 equals to 0, no solution. Then final answer. Therefore, final answer kita hanya ada 3 sahaja, 60, 180 and 300. Dah siap. Ada apa-apa soalan nak tanya? Iswaran dah breakfast ke belum ni? Lemau je ni? Belum. Belum. Patutlah lemau je. Tak apa, kita sama-sama lemau Belum. Kejap lagi korang masa pergi makan. Kalau korang tak makan ni macam mana nak bertenaga sikit. Semua pun lemau je. Belum. Perut kempis. Kau tak bebeng apa? Kita tengok, kita jumpa face to face nanti. Kempis mana perut kau tu? Okay, so for this question ada apa-apa soalan nak tanya, especially bahagian yang no solution ni? Okay, tak semua orang? Okay. Okay, saya tanya, saya jawablah sendiri dulu. Aku tak nanti lambat. Okay, so tadi kita dah buat bahagian solution, kita dah tengok macam-macam lah, macam mana kuadratik. Kalau kita dapat dalam bentuk kuadratik, itu adalah dalam soalan yang 7DEF yang saya suruh korang tengok video tu. Okay, kita dah tengok macam mana kita nak gunakan double angle, half angle. Lepas tu kita baru tengok daripada semalam, kita tengok factor formula kan. Okay, dan kebanyakan soalan solving kita boleh guna bakir. Lagi senang guna bakir, bukan, kita dah ada bakir, so kita gunakan dia punya guide tu. Ataupun kalau benda tu kita ada cos theta equals to 0, 1 atau negative 1. Kalau cekap guna graph, boleh guna graph juga. Okay, so itu adalah apa yang kita dah buat lah. Okay, so untuk yang hari ni punya kita akan tengok solving trigo equation by using T substitution. Okay, ni soalan dia. Solve the equation cos x plus 3 sin x equals to 3 by using t equals to tangent x over 2 for x between 0 and 360. Dua-dua include. Okay, 0 and 360 dua-dua include. Dengar ke suara saya? Saya rasa macam skrin saya tak bergerak. Okay ke? Ada dengar. Baru bergerak. Okay, tadi tak bergerak. Okay, so untuk soalan yang ini, kita akan solvekan yang ini. Tapi kita tak boleh, okay, kalau perasan, kita ada cos x, sin x. Selalu kan kalau ada sum kan kita akan buat kepada produk, jadi produk tu kan. Tapi yang ini tak boleh. So kita ada 3 dekat depan dan kita ada equals to 3 dekat sini. Okay, tapi ini tak ada masalah sangat. Yang penting kita ada yang ni lah. So dia macam mengacau kita untuk menggunakan factor formula. Dan oleh sebab soalan dah memang spesifik kena guna T equals to tangent x over 2. So kita kena ubah somewhere supaya equation kita adalah in terms of T. Okay, so kita akan tengok macam mana nak wujudkan T. Daripada sini kita akan menggunakan double angle formula. Okay, tangent 2x equals to, okay, ni cuba ingat balik, cuba. Okay, 2 tangent x over 1 minus tangent
square X. Okay, dan kenapa nama dia double angle? Okay, cuba tengok kalau sini 2X, sini akan jadi X. Itu sebab dia double. Okay, okay. Sekarang kita nak tukar kepada tangent X. Okay, so sekarang saya ada X. Here we have 2X, sini kita ada X. So kalau sini kita ada X, dekat sebelah tu tangent tu kita nak tulis apa? Apa angle dia? Dia mesti apa? Half kan? Dia mesti separuh dari. Yes. Yes, X over 2. Thank you. Okay, so over 1 minus tangent square X over 2. Okay, so nampak tak? Kita dah halfkan dia. Kejap, saya highlight. Okay. Macam tu. Okay, lepas tu Cok, soalan nak tanya, kecil ke? Ke okey je? Okey je. Okay je. Okay. Okay, so sekarang okay. So we have tangent X equals to 2 tangent X over 2 over 1 minus tangent square X over 2. Lepas tu kita ada T equals to tangent X over 2. So maksudnya sekarang ni dekat kita punya tangent X over 2, kita akan tukar kepada T. So dia akan jadi tangent X equals to 2T over 1 minus T square. Okay, so ingat balik kalau tangent square kita boleh keluarkan, dia jadi tangent X over 2 square. So tangent X over 2 sama dengan T. So that's why dia jadi T square. Okay. Okay. So ini baru kita tukar daripada tangent ke daripada tangent X tu kita tukar in terms of T. Okay. So daripada tangent ni kita akan buat triangle dia. Alamak, saya ingat pula. Okay. So, ni triangle. Okay, cantik sikit. So, dekat sini X. Okay, tangent adalah opposite over adjacent. So, opposite 2T adjacent 1 minus T square. So, untuk cari hypotenuse by using Pythagoras theorem, ni saya tak tunjuk 1 plus T square. Ni menggunakan Pythagoras. So dapat 1 plus T square. So daripada triangle ni lah, kita akan cari sin X in terms of T dan cos X in terms of T. Okay, daripada sini. So tolong bagi tahu saya sin X in terms of T berapa? Sin adalah opposite bahagi hypotenuse kan? So opposite apa? 2T. 2T. Yes, hypotenuse? 1 plus T square. Yes, betul. So what is cos X in terms of T? Adjacent. 1 tolak T square. Yes, 1 minus T square over hypotenuse. 1 minus T square over 1 plus T square. Yes, okay. So betul semua orang kat situ. So nampak cara dia macam ni, daripada formula double angle untuk tangent, kita tukar daripada 2x kepada x. So angle dia akan jadi half, x over 2 x over 2. Lepas tu tangent x over 2 ni kita akan tukar kepada t, so that tangent x kita adalah in terms of t. So bila tangent x kita in terms of t, kita boleh cari sin x dan cos x in terms of t menggunakan triangle kita tu lah, macam korang dah keluarkan tadi. So bila kita dah dapat sin x dan cos x in terms of t, kita akan substitute masuk dalam kita punya soalan. Mana warna merah? Okay. Barulah kita masukkan dalam soalan kita. So maksudnya kita akan selesaikan soalan kita akan selesaikan t lah. Okay. So tengok balik soalan kita. Cos x plus 3 sin x equals to 3. So cos x adalah 1 minus t square over 1 plus t square plus 3 2t over 1 plus t square equals to 3. So selesaikan, cari t. So 1 minus t square tambah 6 terus lah. 6t equals to 3 1 plus t square. So selesaikan, kita akan dapat kuadratik dia negative 4t square plus 6t minus 2 equals to 0. Okay, positifkan dia. So dapatlah macam ni. Okay, so
So macam biasalah, bila dapat kuadratik, kita akan factorizekan dia. Factorize T dulu. Okay, selesaikan untuk T dulu. Then baru kita kacau kita punya trigo. Okay, so we have, okay Cop sebelum tu. Lupa nak cakap. Okay, kalau kita tengok pada kuadratik kita ni, jangan terus tekan calculator. Sebab kalau korang tekan calculator terus, korang akan dapat T equals to 1 over 2, T equals to 1. Betul? Okay, dan by right, kita akan terus daripada T tu yang kita akan factorkan dia kan. So 2T minus 1, T minus 1. Okay, daripada sini kan. Over 2, T equals to 1. Okay. Ini selalu apa yang kita buat. Bila kita dapat kuadratik, kita tekan calculator, kita dapat T, lepas tu baru kita factorkan. Tapi kalau kita tengok balik pada kita punya factor, 2T minus 1, T minus 1, bila kita expand, kita tak akan dapat 4T square minus 6T plus 2. Kita tak akan dapat. So, apa yang kita akan buat? Kita tengok kita factorize dulu, kecilkan dulu, simplify dulu. 2T square minus 3T plus 1 equals to 0. Sebab kalau korang tak factorize, korang terus je daripada sini, jump ke sini. So jawapan korang dikira salah lah. Sebab korang bukannya factorize, factorizekan 4T square. Apa yang korang dah buat tu? Korang factorizekan 2T square. So kena kecilkan dulu, simplify dulu, baru tekan calculator. Okay, so kena hati-hati dekat sini. Okay, so kita dah ada T equals to 1 over 2 dan juga T equals to 1. Okay, so sekarang ni, daripada T ni, kita akan cari X kan, sebab soalan suruh solve kan. So bila solve, maksudnya kita kena cari X. Tapi T kita dapat 1 over 2 dan juga 1. So dekat sinilah kita akan gunakan, okay, substitute balik T equals to tangent X over 2 yang daripada soalan kita. So when T equals to 1, kita buat 1 dulu ke 1 over 2 dulu tak kisahlah mana-mana pun. When T equals to 1, so tangent X over 2 equals to 1. So dekat sini kita akan selesaikan bakir macam biasalah. Selesaikanlah seperti biasa. Si tangent 1 dapat berapa kan? 45. Okay. So dapat kuadran. Okay, dekat sini tangent positif, so first quadrant and third quadrant. Kejap, counting kejap. So 45. Then interval, kita akan tengok interval baru kita. So we have X between 0 and 360. Tapi oleh sebab kita ada X over 2 dekat sini, so interval kita adalah 0 to 180. Okay, then bila X over 2 kita hanya sampai 180, so kita dah tak perlu tengok kita punya third quadrant. Kita hanya fokus kepada first quadrant sahaja. So step R, X over 2 equals to 45, therefore X equals to 90. So dapat dah untuk T equals to 1. Okay, ni daripada sini ke sini. Then kita check pula untuk for T equals to, sekejap ataskan sikit. Okay, banyak lagi ruang. Okay, so kita tengok when T equals to 1 over 2. So ulang balik cara macam tadi, equals to 1 over 2. So cari dulu dia punya basic angle, 1 over 2, so kita dapat 26.6. Then kita tengok quadrant, tangent positive first quadrant and third quadrant. Then interval X over 2 tadi sama juga, between 0 and 180. So bila 0 and 180, third quadrant dah tak payah tengok. So kejap salin mana sini lah. Okay, untuk step R, X over 2 kita adalah 26.6. Tapi kita nak X. So X adalah 53.2. Okay, so dah dapat 2 values here. Okay, sebab apa kita dapat 2 values? Sebab T kita ada 2 nilai. So bila ada 2 nilai, sebabnya memang kita akan ada 2 values of X lah. So therefore X equals to 53.2 and 90 degree. Okay, so dah siap.
Berapa soalan nak tanya? Berapa soalan nak tanya? Okey ke setakat ini? Tak ada, Madam. Syairah kata, Syamimi kata tak ada. Orang lain pun saya assume tak ada Okay. So, itu adalah T substitution. Senang je, serius senang je. Okay, yang penting dapatkan sin dan cos in terms of T dan masukkan sin dan cos in terms of T ke dalam kita punya soalan. Cari T, lepas dah cari T, carilah X sebab T kita equals to tangent X over 2 dan selesaikan. Okay, yang ni nanti korang boleh cuba question number 10 kalau tak salah saya. Okay, saya tunjuk satu lagi soalan. Yang ni second part. Ini bukan second part, sorry. Halus ni soalan. Ini adalah soalan lain. Soalan ini bahagian kedua untuk solving. Okay, solving menggunakan R dan alpha. Okay, tadi bahagian T kan, T substitution. Ini bahagian R. Okay, ni saya buat sikit je sebab ni pun pendek je. Okay, so question dia, express 4 cos theta plus 6 sin theta in the form R cos theta minus alpha where R is positive and alpha between 0 and 90. So soalan dia kata tukarkan this one kepada bentuk ini. Okay, then solve the equation for theta between 0 and 360. Okay, so apa yang kita akan buat bila soalan suruh express ke dalam bentuk R, okay, kita akan samakan dia. So 4 cos theta plus 6 sin theta equals to R cos theta minus alpha. Okay, lepas tu untuk soalan ni kita tengok kita ada cos alpha, cos theta minus alpha. Cuba ingat ada tak apa-apa formula yang cos angle, cos bracket apa-apa tolak apa-apa, angle tolak angle. Ada tak apa-apa formula? Ada tak? Ada tak? Ingat lagi tak dengan formula cos A minus B? Ini adalah dalam yang awal-awal kita tengok sebelum cuti tu. Tu sebelum cuti lah tu. Compound angle. Okay. So cos A minus B. Cos A cos B plus sin A sin B. Ini tengok balik Ini kita dah tengok dah hari tu. Okay. So maksudnya cos theta minus alpha, kita akan gunakan formula double angle dekat tepi ni. Dia akan jadi cos theta cos alpha plus sin theta sin alpha. Okay, so kembangkanlah R tu. R cos theta cos alpha plus R sin theta sin alpha. Okay, ni for cos theta. So tujuan kita sekarang, kita nak cari what is the value of R dan alpha. Yes, ada apa-apa ke? Siapa tu? Saya tak nampak. Okay, so sekarang ni kita tengok kita akan compare. Okay, ni kena tengok hati-hati di compare ni. Okay, sekarang ni, kejap saya tukar warna hijau. Kita tengok for cos theta. So kita comparekan dengan sebelah kanan, right hand side, yang mana yang ada cos theta. Yang ni kan? Okay, so cos theta saya highlight hijau tu. So, bila kita comparekan, dia akan jadi 4 equals to R cos alpha. Saya comparekan cos theta. Okay, kita tengok yang mana sama. So, kita tengoklah. Kita highlightkan cos theta kan. So, apa yang tinggal? 4 equals to R cos alpha. Macam tu. Okay, sekarang kita buat yang kedua pula. Sin theta. Sin theta. Okay, so bila comparekan sin theta, kita dapat apa? Okay, jom one. Bila compare sin theta, sin theta kita dapat apa? Six R sin equals alpha. to R sin alpha. R sin alpha. Thank you. Okay, so macam tu lah. Kita compare ataupun kalau korang takut confuse ke apa, kau nak potong pun boleh tak ada masalah, suka hati. Asalkan bila kita kita comparekan cos theta, so apa yang tinggal 4 equals to R cos alpha. Bila kita comparekan sin theta dengan sin theta, so kita dapat 6 equals to R sin alpha.
Macam tu. Okay, so first equation, second equation. So dekat sini, kita akan cari R dan alpha. Apa yang kita akan buat? Kita akan wujudkan tangent alpha. Tangent sama dengan apa bahagi apa? Tangent sama dengan apa bahagi apa? Ingat lagi tak? Bukan opposite adjacent hypotenuse bagai-bagai tu. Sin over cos. Sin over cos. So step kita dekat sini adalah kita akan bahagikan sin over cos. Okay. So 6 over 4 kan. Okay, kita bahagikan equation 2 dengan equation 2. So R sin alpha equals to 6 over R cos alpha equals to 4. So R dengan R potong, sin alpha over cos alpha, kita dapat tangent alpha. Tangent alpha equals to 3 over 2. So selesaikan alpha, kita akan dapat, mana dia 56.3. Okay, so kita dapat alpha. Ingat tak tadi tujuan kita nak cari alpha dan R. Okay, supaya bila kita cari alpha dan R, kita boleh masukkan dalam kita punya yang expression kita. Okay, then kita nak cari R pula. Untuk kita cari R, kita akan buat equation 1, kuasa 2 kan dia, tambahkan dengan equation 2 square. So dia akan jadi, okay ni equation 1 dulu R square cos square alpha plus R square sin square alpha equals to 4 square plus 6 square. Okay, every term kita akan squarekan dia. So kita akan tambahkan lah left hand side dengan right hand side. Ni semua square. Okay, lepas tu kita tengok R square kita boleh factorize. So cos square alpha plus sin square alpha equals to 4 square plus 6 square dapat 52. Okay, soalan lagi. Semalam kita dah go through formula ni. Cos square alpha plus sin square alpha sama dengan apa? 1. 1. Yes, very good. Cos square alpha plus sin square alpha equals to 1. Jangan buat 1 macam tu, salah. Equals to 1. Okay, so end up kita akan dapat R square equals to 52. So R equals to plus minus set 52. So ada dua jawapan lah. Positif set 52 dengan negatif set 52. Tapi soalan dah bagi tahu R mesti positif. So R equals to positif set 52. So kita dah ada R. Kejap saya tengok R52 tu tak boleh simplify dah ke? Oh boleh. Okay, nak tinggalkan macam ni pun boleh. Nak buat 2 set 13 pun boleh, tak ada masalah. Okay, saya rasa saya nak guna 2 set 13 macam lagi cantik. Okay, so kita dah ada R, kita dah ada alpha. Kita akan masukkan balik ke dalam ni. Yang ni masuk balik dalam ni. So therefore 4 cos theta, kejap kecilkan balik sebab tak nampak tadi, plus ni plus 6 sin theta equals to R 2 set 13 cos theta minus alpha 56.3. Okay, cuk, sebelum tu saya lupa nak cakap. Theta ni, kalau perasan, alpha ni 56.3, kalau perasan, kita tak buat bakir pun. By right, dia kena buat bakir lah sebab nak cari angle kan. Tapi, kita tak payah nak consider angle lain pun sebab dia dah statekan sini, alpha kita memang first quadrant. So, itu sebab kita tak payah nak beria-beria nak cari bakir-bakir semua tu. Okay, so just fokus terus kepada first quadrant saja. Walaupun kita tahu tangent positif adalah first quadrant dan third quadrant, tapi sebab kita nak fokus kepada first quadrant, that's why kita ambil 56.3 sahaja. Okay, so bila kita dah expresskan macam ni, so dapatlah. Inilah jawapan dia. 4 cos theta plus 6 sin theta equals to 2 sec 13 cos theta minus 56.3. Okay, so itu adalah bahagian express. Dia kata then solve the equation 4 cos theta plus 6 sin theta equals to 2 for theta between 0 and 360. So maksudnya, okay, ini soalan kita kena selesaikan. Sin theta, hence equals to 2. So kita akan gantikan
gantikan ini dengan apa yang kita dah buat tadi. Okay. So, therefore 2 sec 13 cos theta minus 56.3 equals to 2. Okay. So, selesaikanlah macam biasa guna baki-baki tu. Cos theta minus 56.3 equals to 2 over 2 sec 13. So, yang tinggal 56.3 equals to 1 over sec 13. Solve guna baki. Okay. Yang ni nanti boleh try. Saya stop sampai sini.